Pertama, keterjaminan bekalan minyak di Malaysia masih terkawal. Itu kita dalam keadaan yang sangat membanggakan, alhamdulillah, kerana bila kita semak dengan Petronas terutamanya, kita dapati bekalan produk petroleum mencukupi sekurang-kurangnya sehingga Mei 2026. Kerajaan Soviet ini telah menurunkan had subsidi daripada 300 liter kepada 200 liter pada Mac lalu. Tambah Cintong sebanyak 80% rakyat Malaysia menggunakan kurang daripada 200 liter petrol sebulan, manakala 60% lagi menggunakan kurang daripada 150 liter sebulan. Beliau berkata demikian ketika sesi Fireside Chat sempena acara Afin Market Outlook 2026 Propelling Malaysia Forward pada Selasa. Walaupun setakat ini kerajaan belum mengumumkan sebarang keputusan rasmi berhubung pelaksanaan had baharu itu. Dan salam sejahtera, saya NJB Nagati Masiro, MS25 1138484. Hari ini kami akan membincangkan satu isu semasa yang semakin membimbangkan masyarakat Malaysia, yaitu isu kenaikan harga minyak yang berlaku di Malaysia. Hal ini dikatakan demikian karena isu ini bukan saja memberi kesan kepada negara kita, malah turut dipengaruhi oleh perkembangan global. Kenaikan harga minyak telah menyebabkan peningkatan kos sahara hidup dan memberi tekanan kepada rakyat, khususnya golongan yang berpendapatan rendah. Oleh itu, isu ini perlu dianalisis secara mendalam dari segi punca, kesan, serta penyelesaiannya berdasarkan perspektif falsafah pendidikan kebangsaan, dan rukun negara. Salam sejahtera, saya Muhammad Zuelmi bin Bustan, MS 2511381. Beralih kepada analisis isu ini, saya ingin menjelaskan punca-punca mengapa kenaikan harga minyak boleh berlaku. Salah satu punca utama tersebut ialah konflik antara bangsa, contohnya cetus peperangan yang dapat menjejaskan operasi bekalan minyak dunia, di mana ia menghambat sebagian proses perdagangan minyak, utamanya aktiviti penghantar. Selain itu, permintaan terhadap minyak juga semakin bertambah selaras dengan perkembangan ekonomi tempatan, sama ada bagi tujuan kendaraan persendirian maupun kendaraan perkhidmatan. Hal ini dikatakan demikian karena apabila permintaan masyarakat yang tinggi pada minyak yang terhad, ia justru menyebabkan nilai setiap liter menaik secara drastis. Di Malaysia pula, pengurangan subsidi bagi menyesuaikan kuota yang tersedia dan kejatuhan nilai mata uang ringgit berbanding dolar Amerika juga turut menyebabkan mengembang kepada kenaikan harga minyak. Jelasnya, faktor ini menunjukkan bahwa isu ini bukan saja berpunca dari dalam negara, tetapi juga ia dipengaruhi oleh keadaan ekonomi global semasa. Selamat pagi, nama saya Dexter Penny, nomor matriks MS 2509-37561. Kenaikan harga minyak. Kenaikan harga minyak telah memberikan kesan yang besar kepada masyarakat dan ekonomi negara. Salah satunya ialah kenaikan kos sara hidup, di mana harga barangan keperluan seperti makanan dan juga pengangkutan semakin meningkat. Kesannya, para peniaga terpaksa menaikkan harga barangan jualan mereka karena harga pengantaran barang mereka
juga meningkat. Oleh itu, golongan yang berpendapatan rendah atau terhad, yaitu B40, adalah golongan yang paling terjejas akibat kenaikan harga ini. Hal ini demikian karena mereka mempunyai pendapatan yang rendah untuk menampung kos sara hidup yang semakin meningkat. Oleh itu, jelaslah bahwa hal ini akan mendatangkan tekanan keuangan dan juga menjejaskan kesejahteraan masyarakat. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Natasha binti Muklis. Nomor metrik MS 2603406868. Saya ingin memberi tentang informasi perspektif falsafah ataupun elemen FPK. Dari perspektif falsafah keadilan sosial, isu kenaikan harga minyak dilihat dari sudut kesaksamaan dalam masyarakat. Kenaikan harga ini memberi kesan yang tidak seimbang di mana golongan berpendapatan rendah lebih terjejas berbanding golongan yang berpendapatan tinggi. Oleh itu, adalah menjadi tanggung jawab kerajaan untuk memastikan dasar dilaksanakan bersifat adil, seperti pemberian subsidi bersasar bagi melindungi golongan yang memerlukan. Selain itu, isu ini juga berkait dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang bertujuan untuk melahirkan insan yang seimbang dari intelek, emosi, rohani, dan jasmani. Sebagai contoh, rakyat perlu menggunakan kebijaksanaan dalam menguruskan keuangan, mengawal emosi ketika menghadapi tekanan ekonomi, serta mengamalkan nilai berjimat cermat dalam kehidupan seharian. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azri Nabil Muhammad Hazar. Nomor matriks MS 2138745. Isu ini sangat berkaitan rapat dengan prinsip hukum negara. Antaranya ialah kepercayaan kepada Tuhan, di mana kita sebenarnya bersyukur dengan pemberian alam seperti minyak. Selain itu, prinsip kesetiaan kepada raja dan negara, di mana kita sebenarnya menuntut dan menyokong usaha kerajaan dalam menstabilkan ekonomi negara. Bagi mengatasi isu ini, beberapa langkah boleh dilakukan. Antaranya ialah menggunakan penggunaan pengangkutan awal, menggunakan tenaga alternatif seperti tenaga solar, dan juga pemberian subsidi kepada golongan yang memerlukan. Kesimpulannya, kenaikan harga minyak merupakan isu yang sangat serius yang memerlukan semua bantuan pihak untuk menstabilkan ekonomi negara dan juga memastikan kesejahteraan negara. Sekian, terima kasih.